بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. Ini bersempena dengan bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca beberapa perenggan yang telah ditulis oleh Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitabnya Sayyidina Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu tajuk yang dinyatakan oleh Syekh Abdullah ialah tentang istighfarihi. Bagaimanakah baginda sallallahu alaihi wasallam beristighfar? Maknanya Rasulullah SAW ialah qudwah, contoh ikutan kepada kita. Jadi salah satu amalan yang amat penting di dalam agama Islam ialah beristighfar. Jadi kita baca beberapa hadis yang berkaitan dengan kaifiat dan cara Rasulullah beristighfar. Qala Allah Ta'ala wastaghfirillah Inna Allah kana ghafurar rahima. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan baginda sallallahu alaihi wasallam wastaghfir, dan kamu memohon ampun wahai Rasulullah Allah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Itu contoh ayat yang pertama. Ayat yang kedua, qala ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, hendaklah kamu bertasbih berserta memuji Allah Ta'ala, wastaghfir, dan hendaklah kamu memohon ampun daripadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Jadi penulis berkata istighfar ialah talabul maghfirati minallah, menuntut pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu tanda, cara untuk kita menilai diri kita, adakah kita ni merendah diri ataupun tidak, ialah dengan cara melihat kita beristighfar setiap hari. Kalau kita nak istighfar tu rasa berat, nak baca astaghfirullah pun takut, ataupun nak baca astaghfirullah pun rasa tak bagus sedikit ni, ataupun tak penting, maka itu tanda kita mempunyai penyakit yang paling bahaya sekali, iaitu al-kibru, sombong. Maksudnya penyakit yang menimpa iblis, yang menyebabkan dia tadi tak mau tunduk kepada Nabi Adam AS. Dari istighfar ni adalah tanda kita mengaku kita sentiasa berdosa, kita mempunyai sifat-sifat yang buruk, kita mempunyai akhlak yang tidak baik. Jadi tanda ni ialah kita meminta ampun lah. Tapi apabila kita rasa tak nak beristighfar, itu ialah satu penyakit yang amat berbahaya. Jadi perbanyakkan istighfar setiap hari. Dan dalam kitab berkata Rasulullah beristighfar pada siang dan malam, di dalam semayang dan selepas semayang, dan dalam semua majlis-majlisnya, dan pada semua keadaan-keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan makhul, memperbanyakkan istighfar. Salah nama tabi'in bernama Makhul memperbanyakkan istighfar. Jadi dia berkata, kerana aku mengikut Sayyidina Abu Hurairah yukthiru minal istighfar, kerana Sayyidina Abu Hurairah memperbanyakkan istighfar. Dan Sayyidina Abu Hurairah kata, kenapa aku memperbanyakkan istighfar? Sayyidina Abu Hurairah berkata, ma ra'aitu ahadan aktsara istighfaran min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Hurairah berkata, aku tak pernah tengok seorang pun lebih banyak istighfarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Daripada Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah berkata di dalam sujudnya, Allahumma ghfirli zambi kullihi diqqihi wa jillihi awwalihi wa akhirihi sirrihi wa alaniyatih. Ini contoh istighfar baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam semayang. Menapa bila Rasulullah sujud, setelah kita baca subhanallah, apa segala tasbih dan tahmid tadi, maka Rasulullah berkata, wahai Allah, ampunkanlah bagiku segala dosaku, sama ada dosa tadi halus ataupun dosa tadi besar, dosa yang di awal ataupun dosa yang akan telah berlaku ataupun akan datang, secara bersendirian ataupun secara terang-terangan. Maksudnya kita maklum, sujud ialah tempat yang paling mustajab doa. Jadi persoalannya, apakah doa yang kita nak baca? Maka Rasulullah SAW berdoa memohon agar Allah Ta'ala mengampunkan dosanya, beristighfar. Dan daripada Thauban radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW apabila selesai semayang, Rasulullah akan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Lepas tu Rasulullah akan baca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Dan Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marrah. Maksudnya Rasulullah kata, aku bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan aku bertaubat pada satu hari lebih banyak daripada 70 kali. Dan ulama berkata, sabda Nabi SAW lebih banyak daripada 7 tu bukan bermaksud bilangan 70 tu, tetapi dia bermaksud yahtamilul kasrata. Maksud Rasulullah kata sangat banyak. Cuma Arab bila dia nak kata sangat banyak, dia kata 70 kali. Tapi jadi 70 tu lambang kepada bilangan yang amat banyak. Kerana Arab dia meletakkan 70 ataupun 7 ataupun 700, nombor 7 dari tu kepada lambang atau simbol kepada sesuatu yang banyak. Jadi dia bagi contoh dekat sini lah, sebagaimana orang Arab Badawi tadi, dia pandang pasir, dia akan kata sabba'allahu lakal ajr, moga-moga Allah menjadikan ganjaran kamu 7. Jadi dimasukkan dengan 7 tu ialah kasara, moga-moga Allah memperbanyakkan ganjaran kepada kamu. Jadi itu ialah pendapat yang pertama. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah, sesungguhnya aku beristighfar pada setiap hari 100 kali. Maknanya sekarang ni istighfar ialah satu kewajipan. Jadi kita kena buat secara bersungguh-sungguh, sebagaimana kita menjaga semayang tadi 5 waktu seumpamanya. Dan kalau kita tak semayang, kita qada ataupun kita jaga, sekarang dah masuk waktu. Jadi setiap hari kita kena beristighfar. Duduk di atas 3 semayang tadi, sama ada lepas subuh ke ataupun lepas isyak ke ataupun lepas maghrib, beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi, sesungguhnya datang bisikan ataupun hijab dalam hatiku, wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah, dan sesungguhnya aku beristighfar pada setiap hari sebanyak 100 kali. Dan Rasulullah SAW membaca, Allahumma inni lak, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ini salah satu doa yang bagaimana Rasulullah tadi memohon ampun. Wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dan doa ni kalau dalam fiqh dia masukkan sebelum salam tadi. Dan dalam Syekh juga berkata, sesungguhnya Rasulullah memperbanyakkan istighfar di dalam majlis-majlisnya bersama-sama dengan sahabatnya. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, in kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis wahid. Maksud Rasul, sahabat-sahabat semasa dia duduk dalam Rasul bersama-sama dengan Rasulullah dari itu, dia bukan semestinya duduk bersama-sama tu kita nak baca kitab ataupun duduk sama-sama tadi kita nak
bersembang ya, tapi dia kata kami duduk bersama-sama Rasulullah, kami baca bersama-sama Rasulullah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah duduk dalam majlis baca ayat tu bersama-sama kami berapa kali? Mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Jadi itulah yang kita usaha, maksudnya majlis yang macam tadi kita buat, istighfarnya 7 kali. Maksud guru-guru tadi kalau dia kata dia buat 100 kali, nanti kita kata penat kan, kita kata lenguh dan seumpamanya. Jadi dia orang ringkaskan kepada 7 kali ya. Tapi kalau Rasulullah SAW dia duduk dalam majlis tadi, dia istighfar sahaja. Istighfar sahaja bersama-sama sahabatnya sebanyak 100 kali. Dan Imam Nasa'i meriwayatkan daripada Ibnu Umar, sesungguhnya dia mendengar Nabi SAW bersabda, Astaghfirullahalladzi la ilaha illahu. Dia wakaf ni kat situ kan, kalau nak berhenti. Al-Hayyal Qayyum, sebab allazi la ilaha illahu tu sifat yang pertama. Al-Hayyal Qayyum wa atubu ilaihi fil majlisi qabla an yaqum. Rasulullah baca ni lagi panjang. Dalam satu majlis sebelum Rasulullah bangkit, mi'ata marratin, juga sebanyak 100 kali. Dan ulama berkata, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan istighfar padahal telah diampunkan dosa baginda yang telah lalu dan akan datang? Kerana Allah Ta'ala berfirman, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Itu beberapa persoalan yang ulama timbulkan, maka jawabnya setengah ulama berkata, inna fi istighfarihi ibadatan lillahi azza wa jalla wa tahaqquqan bil ubudiyah. Maksud Rasulullah beristighfar tadi ialah kerana menzahirkan perhambaan. Maksudnya hamba tadi walaupun tinggi mana darjatnya, walaupun banyak mana ganjarannya, walaupun telah diampunkan segala dosanya, tapi dia tetap merendah diri, dia tetap beristighfar. Itu yang kita bincang tadi tu. Maksud Rasulullah tadi beristighfar kerana menzahirkan rendah diri. Jadi itu yang nafsu tak nak sangat tu. Nafsu ni dia suka meninggi diri, dia suka dipuji, dia suka sombong. Jadi bila dia istighfar, dia rasa macam dia merendahkan dirinya. Jadi kita cuba tengok dia, kalau kita ada berat nak istighfar tu, jadi kita kena banyak lagi bersolok lah, buang sifat-sifat sombong tadi. Itu pendapat pertama. Maksudnya Rasulullah tadi beristighfar menzahirkan perhambaan, menzahirkan rendah diri baginda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah ulama pendapat kedua kata, Rasulullah memperbanyakkan istighfar tadi tujuannya ialah ta'liman li ummatihi, kerana mengajar kepada umatnya an yukthiru minal istighfar, agar umatnya memperbanyakkan istighfar li syiddati hajatihim. Kerana umat kita ni, kerana kita lah, kerana kita ni amat sangat perlu kepada istighfar. Sebab dosa kita tak berhenti, dosa dalam hati. Dia dosa ni, ada dosa yang berbentuk perbuatan. Seperti orang tadi dia ambil arak, lepas tu dia minum, itu dia panggil dosa perbuatan. Dosa perbuatan ni dia berlaku dan dia hilang. Sebab perbuatan tu kita tak boleh nak ulang. Perbuatan minum arak tu macam mana kita nak ulang 24 jam? Ni mesti kita ada nak tidur, kita mesti ada nak makan, kita ada nak mandi, pergi tandas seumpamanya. Tapi dosa yang kita paling takut sekali ialah dosa yang berbentuk sifat. Seperti sifat al-kibru, sombong. Sifat tu bila dia melekat pada badan seseorang, wal-iyazbillah, orang tu akan kekal berdosa selama 24 jam. Walaupun dia tak sombong, walaupun dia tak menzahirkan lagi sifat sombong tadi, sebab penyakit tu dah ada. Sebab tu kita suruh masuk tarekat, kita suruh bersuluk, sebab nak buang dosa batin yang melekat. Jadi imam-imam seperti Imam Abu Hasan Syazili, dia kata, siapa yang tak masuk di dalam tarekat bersungguh-sungguh bersuluk, dia kata orang tersebut mati membawa dosa besar dalam keadaan dia tak sedar. Maksudnya dia tak sedar, dia ada penyakit sombong, dia ada penyakit cintakan kepimpinan, kan, dia ada penyakit apa lagi, cintakan kemasyhuran. Penyakit tu kalau tak ada situasi yang membolehkan penyakit tu terzahir, penyakit tu akan menyorok dekat dalam. Tapi penyakit tu ada dan dia tak buang penyakit tu dan dia pun mati. Jadi bila mati, nanti tengok, oh dalam badan, dalam awak punya roh ni ada penyakit A, B, C, menyebabkan manusia tidak akan diseksa untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut dengan neraka Allah. Jadi itu sebab kita risau. Dosa perbuatan ni boleh berhenti, tapi yang kita risaunya dosa sifat tadi. Sifat yang berkekalan. Kita tidur pun penyakit tu ada kat badan. Yang kita tengah semayang, penyakit sombong tu ada juga kat badan. Jadi sebab tu dia
tak diterima ibadat selagi mana penyakit-penyakit itu tak dibuang. Jadi hendaklah kita memperbanyakkan suluk, memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan zikir, dan kita minta agar Allah menyembuhkan kita daripada segala penyakit batin tersebut. Betul Rasulullah kata, Rasulullah memperbanyakkan istighfar ni bukan kerana baginda tadi perlu istighfar, tapi nak mengajar kepada kita banyakkanlah istighfar, kerana kita sangat memerlukan kepada istighfar tersebut. Dan Imam Bukhari meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Sayyidul istighfar, penghulu kepada segala istighfar, ialah seseorang berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Siapa yang nak sambungan hadis ni, siapa yang membaca mohon pengampunan dengan said istighfar tersebut pada waktu siang dengan yakin sepenuh-penuhnya, lalu meninggal dunia sebelum dia masuk pada waktu malam, maka orang tersebut akan dihukumkan sebagai ahli syurga. Maksudnya apabila dia meninggal dunia, Allah Ta'ala, maksud kita, dan apabila kita meninggal dunia, kita ada dua kemungkinan, diampunkan ataupun waliyazbillah tidak diampunkan dan diseksa. Jadi kalau dia sempat baca tu setiap hari, lalu dia meninggal dunia, maka Allah Ta'ala akan terus memilih untuk mengampunkannya. Dan siapa yang baca pada waktu malam dengan yakin dengan makna tadi, sebab dia tu dia syarat, dia kata muqinan biha, yakin tu, maksudnya yakin dengan makna tadi kita kata tu. Wa abu'u bi zambi tadi, salah satu makna dalam said istighfar tadi ialah wa abu'u bi zambi, aku mengaku aku ni berdosa, faghfirli, maka ampunkanlah aku. Itu yang Allah Ta'ala nak. Maksudnya dah dia beritahu, kullu bani adam khata', setiap anak Adam tadi sentiasa buat salah. Tapi kesombongan tadi menyebabkan kita tak rasa bersalah. Kita rasa kita betul, kan? Kita rasa kita hebat, kita rasa kita pandai dan seumpamanya. Jadi apabila kita baca said istighfar, kita kena menghayati makna tu. Makna yang paling penting sekali ialah abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi, aku amat mengaku aku ni banyak dosa, jadi faghfirli, wahai Allah ampunkanlah aku. Jadi kalau kita baca istighfar dengan yakin kita berdosa, barulah istighfar tu ada manfaat. Tapi kalau kita baca istighfar pun dalam keadaan kita sombong, kita kata aku baca istighfar aku tak ada dosa, tapi dah sebab guru suruh baca, aku baca lah, itu maknanya tak ada manfaat. Sebab sombong tu masih ada lagi dalam diri seseorang. Dan Rasulullah SAW bersabda, man qala, siapa yang berkata astaghfirullahallazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat dhunubuhu, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya, wa in kana qad farra min al-sahaf, sekalipun dia pernah lari daripada medan perang. Medan perang ni ada dua, satu perang melawan musuh yang zahir seperti tentera-tentera kafir di medan perang, dan satu lagi perang tadi ialah lari daripada tarekat. Sebab kita duduk di dalam tarekat ni, kita niat berperang dengan hawa nafsu, kita niat berperang dengan syaitan iblis, kita niat berperang dengan sifat-sifat jahat yang ada dalam diri kita, dan mungkin kita pernah lari. Yang maksud kita kata, tak suka lah tarekat ni menyusahkan hidup aku, bila kita berlari, hilang sebulan, 2 tahun, setahun dan seumpamanya, itu dipanggil lari juga. Farra minaz zahaf, lari daripada medan perang. Tapi kalau kita istighfar, maksudnya kita kembali semula dan kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, itu dosa besar. Antara dosa yang paling besar sekali ialah lari daripada medan perang. Jadi macam mana kita nak minta ampun daripada dosa tadi? Rasulullah kata, bacalah astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW memperbanyakkan membaca sebelum kematian baginda, kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah baca? Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maksudnya itulah ucapan baginda yang paling banyak, bertasbih dan memuji dan memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menggalakkan kita untuk memperbanyakkan istighfar, kerana kita amat memerlukan kepada istighfar tersebut di akhirat. Dan daripada Abdullah ibn Busim, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tuba liman wujida fi sahifatihi
istighfarun kathirun. Ini Syekh Taubah selalu baca hadis kepada kita. Maksud Rasulullah kata, toba satu pokok yang amat agung yang Allah kurniakan di syurga bagi sesiapa yang didapati dalam kitab-kitab amalannya istighfar yang amat banyak. Dan Rasulullah telah menyatakan bahawa sesungguhnya istighfar tersebut menyucikan hati kita daripada karat. Dan Imam Baihaqi meriwayatkan daripada Sayyidina Anas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya hati manusia berkarat sebagaimana berkaratnya tembaga, dan cara membersihkannya dengan istighfar. Dan Rasulullah SAW juga memberitahu bahawa apabila kita beristighfar, Allah Ta'ala akan membuka segala kegelisahan, segala kerunsingan, dan Allah akan mengeluarkan seorang daripada segala kesempitan, dan Allah Ta'ala akan memudahkan urusan rezeki. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang sentiasa beristighfar. Maksudnya kita kena beza, istighfar ni lah ibadat di lidah, hati tu kena kekal membaca Allah, Allah, Allah. Cuma sekarang ni kenapa orang baca istighfar tak dapat fadilat yang Rasulullah kata tadi? Sebab kita kena maklum, istighfar ialah doa, memohon ampun. Dan doa tidak dimustajabkan sekiranya hatinya mati. Doa tak dimustajabkan sekiranya hatinya ghafilun. Jadi istighfar di peringkat awal, kita sendiri bila kita masuk saja, mendekatkan, masuk dalam peringkat istighfar, kita tak mustajab. Sebab hati kita belum hidup. Jadi macam mana kita nak dikurniakan dengan taubat? Sebab tu dia panggil memerlukan kepada syafaat. Maksud kita perlukan kepada guru tadi, yang maksudnya Syekh Taubah Yasin tadi, dia orang yang tolong doakan, wahai Allah bagilah pengampunan kepada murid ni. Dengan sebab doa dia orang tadi, baru kita dapat maqam yang pertama, dia panggil maqamut taubat. Jadi bila kita dah dapat maqam taubat tadi, baru kita boleh berzikir. Berzikir sampailah hati kita hidup. Sampai hati kita hidup, barulah istighfar tadi boleh dikira dan memberi manfaat kepada diri kita, sebab diterima di sisi Allah. Kerana syarat istighfar tadi ialah hati yang hidup. Jadi Rasulullah kata kat sini, maksud Rasulullah bercakap ni kepada sahabat, baginda sahabat-sahabat semuanya hidup zahir dan batin. Jadi Rasulullah kata kepada sahabat, siapa-siapa yang selalu melazimkan dirinya membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, Allah Ta'ala akan menjadikan baginya pintu kelepasan daripada segala perkara yang merunsingannya, dan daripada segala min kulli dhiqin makhrajan, dan daripada segala kesempitan Allah Ta'ala akan buatkan jalan keluar. Warazaqahu, dan Allah Ta'ala akan merezekikan kepada min haitsu la yahtasib, daripada sudut yang dia tak boleh sangka. Cuma kita kena maklum, ini semua ialah fadilat yang agung. Cuma dia bersyarat, istighfar yang nak dikurniakan dengan fadilat ni ialah istighfar yang disertakan dengan hati yang hidup. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga Allah Ta'ala menghidupkan zahir dan batin kita, hati yang hidup berzikir dengan Allah, dan lidah yang memperbanyakkan istighfar, berselawat dan bertahlil, dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.